اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah 4 ayat kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam, beriman dengan qadarnya, qadar Allah. Baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar. Erti beriman dengan qadar baik dan jahat, bahawasanya sekalian perkara sama ada elok seperti taat atau keji atau jahat seperti maksiat, hasil sekian perkara dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala atas muafakat kehendaknya, atas bertepatan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala. Kita di rukun iman yang keenam, beriman dengan qadar dan qada, sekalian perkara sama ada baik ataupun buruk ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal sampai masa berlakulah perkara yang ditentukan oleh Allah pada azali, pada sedia kala berlaku sekalian perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita. Ini minggu yang ke-16. Balik tengok kira. Minggu yang ke-16. Dan insya-Allah lah hari ni lah. Hari ni kita habis bab ni, kita pindah kepada yang ketiga, ihsan. Sebab kita dalam kitab ni cerita bab agama. Agama adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa datang melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Jadi agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melengkapi tiga: Islam, iman dan ihsan. Kemudian didatangkan takrif Islam serta dengan rukun dia, didatangkan takrif iman serta dengan rukun dia. Jadi sekarang ni kita rukun iman yang keenam. Habis di sini berpindah kepada yang ketiga bahagian agama, iaitu ihsan. Jadi sekalian perkara yang berlaku ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal sampai masa berlaku. Sekalian perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita ada sedikit peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Disandarkan perbuatan kepada kita. Ikhtiar, pilihan hati. Usaha, kita buat, disandarkan kepada kita. Tetapi ikhtiar usaha kita tidak berbekas sama sekali. Tapi kita disandar perbuatan kepada kita. Contoh ayatnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Apa-apa kebaikan yang apa-apa perkara daripada perkara kebaikan yang kamu lakukan, nescaya Allah mengetahui, dan berbekallah kamu, buat bekalanglah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah bertakwa kepada Allah. Di sini dua peringkat. Yang pertama, Allah Ta'ala sandar perbuatan baik kepada kita. Wa ma taf'alu min khairin. Apa-apa perkara yang kamu lakukan daripada kebaikan, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala akan balas.
Lepas tu watazawwadu, Allah Taala perintah kita melakukan amal. Melakukan bekalan. Sebaik-baik bekalan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala memerintahkan kita melakukan amal bekalan, maknanya kita ada peranan, kita ada perbuatan. Kalau kita tak ada perbuatan, macam mana Allah memerintahkan kita melakukan bekalan, melakukan amal ibadat? Kerana kita ada perbuatan. Kenapa tak dengar? Ha? Ha? Siapa nak pula? Lama sangat dah ni. Ha? Ada bunyi. Ha? Bunyi luar. Dalam tak bunyi? Ha? Dalam slow. Biasa seka tak ada cara. Kita kelas ni start lewat, habis lewat kan. Kelas kita 9 hingga 10.30. Jam setengah. Kalau kita mula pukul 9.30, pukul 11 lah. Jam setengah. Okey lah mula pukul, kalau pukul 9, 10.30. 9.10 minit, 10.40 minit. Boleh lagi kan? Bunyi ni? Dia cakap mak ni. Datang mak ni? Mak ni? Dah bagi tadi ni? Ada bagi tadi? Benar. Mana? Tak, dia ada. Dia ada cuma speaker luar je. Speaker luar ni kuat dalam. Bunyi dah? Bunyi dah? Ha? Boleh. Ada. Boleh. Jadi rukun iman yang ke-6 pecah 2 pegangan. Pegangan yang pertama qadar, pegangan yang kedua qada. Ini 2 pegangan. Kemudian yang kita cerita panjang tu, ini bukan termasuk dalam mendalami yang dilarang dalam agama kita. Sebab semua yang saya sebut sebelum daripada ni ada dalam kitab-kitab yang lebih besar. Ada dalam kitab-kitab yang lebih panjang perbahasan dia. Kalau bagi orang yang boleh rojak sendiri, tempat yang banyak saya ambil adalah dalam kitab Tuhfatul Murid. Kitab Tuhfatul Murid karangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Tapi itu kitab Arab lah. Kifayatul Awam contohnya, samalah kitab yang Arab. Kemudian di antara kitab-kitab yang panjang huraian dianya berserta dengan dalil-dalil, di antara yang saya ambil sebagai rujukan adalah kitab Sanawi Mahad Darul Quran Rusila, yang mana kitab Sanawi Mahad Darul Quran Rusila ni adalah silibus Universiti silibus Azhar Mesir. Itu dalam buku Sanawi itu banyak dia menghuraikan berkaitan dengan
pegangan-pegangan yang termasuk pegangan yang terpesong serta dengan dalil-dalil dia. Maknanya huraian ni semua ada dalam kitab-kitab yang lebih panjang, yang lebih besar huraian dia. Kalau kita jawi contohnya, kita wajak dalam kitab Sirajul Huda ke, dalam kitab Bidayatul Hidayah ke, karangan Syekh Muhammad Zain, dalam kitab Aqidatul Najin ke, itu dalam kitab-kitab ni dia ada menceritakan berkaitan dengan perkara-perkara yang saya sebut dalam kelas yang sebelum daripada ni. Jangan kata mendalami sangat, bukan. Sebagian dia duk sebut ulang-ulang sebelum ni yang jadi panjang kerana kita ulang-ulang perkara yang sama. Kita ulang-ulang perkara yang sama, lepas tu jadi lama sedikitlah. Jadi balik kepada ikhtiar usaha. Syarat kita menuntut kita melakukan melakukan amal ibadah, buat asbab, berusaha. Ini peringkat syariat kita. Kalau sakit, Nabi SAW perintah kita buat sebab dengan berubat. Diperintahkan kita bekerja untuk cari nafkah yang wajib kepada kita. Bahkan peluh yang keluar daripada tubuh orang yang bekerja untuk nafkah yang wajib bagi keluarga dia, tubuh tadi diharamkan daripada disentuh oleh api neraka. Ini semua adalah melakukan asbab, melakukan ikhtiar usaha. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Masalah pegangan tetap dah. Masalah pegangan tetap dah. Segala-gala perkara adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita katalah, kalau begitu gak tak payah usaha. Banyak usaha yang kita lakukan setiap saat. Setiap saat yang berlaku kepada kita ni daripada ikhtiar usaha kita. Kita duduk, ikhtiar usaha kita. Kita mendengar, ikhtiar usaha kita. Kalau dia kata tak payah kerja lah, dia tak mau kerja, dia senyap rumah. Bukan tak ada ikhtiar usaha, ada ikhtiar usaha juga. Bangun duduk, lapar pergi cari makan, ikhtiar usaha juga tu. Tapi berkaitan dengan perintah melakukan asbab, itu perintah syarak. Kita perlu tolong menolong contohnya. Kita perlu minta pertolongan ke apa ke, itu semua adalah perintah syarak. Bukan maknanya apabila kita berpegang segala-gala daripada Allah, kita tak payah minta tolong. Tak boleh minta tolong makhluk, sebab makhluk tak payah bekas. Itu adalah asbab zahir yang diperintahkan kepada kita. Yang saya sebut dah minggu lepas, hadis Nabi SAW yang kadang-kadang pakar zahir hadis salah pemahaman. Hadis Nabi bersabda, "Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah." Apabila nak meminta, minta kepada Allah. Bila nak minta tolong, pohonglah kepada Allah. Ini hakikat dia begitulah. Tetapi Allah Ta'ala mengatur asbab. Untuk melakukan satu-satu perkara, kita perlu bantuan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya segala-gala disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis yang lain pun banyak Nabi SAW minta tolong dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat sentiasa datang meminta bantuan dari Nabi SAW. Nabi sendiri kalau ada tetamu, Nabi minta para sahabat supaya tolong jamu tetamu yang mari. Nabi SAW minta pertolongan daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Padahal sekalian tu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala belaka. Ini kena faham boleh. Bahkan dalam ayat-ayat Quran pun, ayat-ayat Quran contoh dalam surah Kahfi, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Ayat tu asalnya
Ya Zulkarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidina fil ard, asalnya. Jadi Zulkarnain ni hamba Allah, raja yang soleh daripada bangsa Himyar di negeri Yaman. Jadi uak dia minta lah dengan Zulkarnain ni sebab Ya'juj dan Ma'juj dia melakukan kejahatan, kerosakan di muka bumi. Dia minta supaya Zulkarnain ni cari jalan lah, supaya ini ada tembok, ada benteng untuk menghalang daripada Ya'juj dan Ma'juj. Dan kaum dia ni sanggup mengeluarkan upah lah, upah supaya buat benteng supaya selamat daripada kerosakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Jawab Zulkarnainnya, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Bukan maknanya apa yang telah dikuasai kepada aku oleh Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan aku lebih baik daripada hadiah yang ditawarkan oleh kaum dia tu. Cuma yang Zulkarnain mintanya fa'inuni biquwwatin, tolong oleh kamu akan aku dengan kekuatan. Dia minta tolong dengan makhluk. Fa'inuni biquwwatin, upah dah raya lah, tolong pakat. Pakat ana aj'al bainakum wa bainahum radma. Mana buat di antara kamu dan antara Ya'juj Ma'juj ni dinding. Mana pakat buat. Tapi minta pertolongan dengan sama-sama makhluk. Itu dalam ayat Quran. Contoh dalam ayat yang lainnya. Ini berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam apabila Ratu Balqis nak bagi jumpa dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, wahai sekalian pembesar, siapakah di antara kamu yang boleh mendatangkan dengan mahligai Balqis sebelum daripada Balqis datang kepada aku dalam keadaan berserah diri masuk Islam? Dia tanya pembesar dia, siapakah yang boleh bawa datang mahligai Balqis ni? Balqis dalam perjalanan, minta tolong dengan siapa? Macam mana? Sebab itulah dia kena faham balik dalam bab ni. Dia yang jadi salah faham dalam bab minta tolong ni kerana pengajian kitab hakikat bagi mereka yang bukan ahli. Jadi kita akan cerita berkaitan hakikat. Ini punca dia. Dalam kitab hakikat yang antara sejahat-jahat ada minta bantuan sesama manusia. Itu kaedah lain. Jangan kita pergi pada kaedah syarak. Dua-dua kaedah tidak salah, tapi kita yang bukan ahli, kita tidak selayaknya baca, kita baca hukumnya haram. Haram yang membaca, haram yang mendengar. Itu je. Saya akan cerita balik dalam bab. Puncanya mari situ. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an takuma maqamak wa inni alaihi laqawiyyun amin. Maka jawab ifrit daripada jin, aku boleh mendatangkan dengan mahligai Balqis tadi ni sebelum daripada engkau bangun daripada tempat engkau. Boleh bangun, boleh selesai dah tugas. Ambil ini mahligai Balqis di negeri dia, letak di negeri Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan sesungguhnya aku atasnya kuat dan boleh diharap. Tapi lambat lagi tu. Lambatlah sikit. Sebab apa? Sebelum Nabi Sulaiman AS bangun. Mana bangun tu lambat lagi. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkata mereka yang dikurniakan ilmu daripada kitab Taurat dan Zabur, ni orang alim di kalangan manusia, bahawasanya aku ni boleh mendatang dengan mahligai Balqis sebelum daripada mata kamu berkelip. Kelip buka tu ada dah. Kalau ifrit tadi ni sebelum Nabi Sulaiman bangun.
lelaki yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu daripada kitab Taurat dan Zabur, dia boleh datangkan selepas daripada Nabi Sulaiman AS pejam buka, ada dah. Nabi Sulaiman minta pertolongan dengan pembesar dia, makhluk dia. Kemudian ini lelaki yang dikurniakan ilmu yang dinyatakan dalam Quran. Dia boleh kata apa? Dia boleh mendatangkan. Ada kuasa ke dia? Itu zahir. Itu zahir. Aku boleh mendatangkan Malikah Balqis sebelum daripada Nabi Sulaiman AS pejam buka, ada dah di hadapan mata. Ada kesalahan di situ. Ini kalam firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan mereka yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kan orang alim di kalangan pembesar Nabi Sulaiman alaihissalam. Mana di mana salahnya? Tidak ada salah. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi. Dan Nabi Sulaiman AS tengok malaikat itu tetap di hadapan Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman berkata, inilah kurniaan Tuhanku. Minta pertolongan dulu. Dapat alhamdulillah. Ini kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak boleh minta tolong. Minta tolong. Maka lelaki soleh, lelaki yang alim ni bawa datang, hakikatnya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Bagaimana? Kadang-kadang cerita itu cerita pengalaman. Cerita jumpa, cerita pengalaman. Tahulah punca kenapa dia salah faham. Memang kerana salah pengajian. Ni ceritalah ni. Dia susah sikit. Maka saya berkatalah ke dia, orang tua dia senang, taklah tolong. Kerja orang tua ke macam mana ke dah susah. Sebab itu minta tolong makhluk, syirik, dia kata. Kita faham dah. Dia ambil mana ni? Sebab dia orang belajar. Salah pengajian. Salah pengajian. Tapi senyap je. Memang tunggu masa kita boleh cerita balik, boleh tunjuk balik kesalahan dia tu. Sekejap dia panggil orang dia. Kita tolong buat air. Tetamu mari ni. Tanya dia balik. Awak tak tolong siapa? Ngopan dapur. Itu makhluk syirik. Dia buat sendiri. Sekian. Saya minta tolong orang buat air. Orang dia bukan makhluk. Itu asbab zahir. Tolong menolong adalah asbab zahir. Pegangan kitanya, segala-galanya adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tambah berobat lah. Macam-macam lah. Tambah berobat. Sebab apa? Allah Ta'ala yang datangkan penyakit. Yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya baik belaka. Kenapa kita nak pisah-pisah berobatnya? Allah Ta'ala datang dari Allah, semuanya baik belaka. Sebab apa? Datang daripada Tuhan yang baik, maka hak didatangkan pun baik belaka. Ini pun kita akan ceritalah nanti. Memang dari segi hakikat, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya baik belaka. Sebab tu kita baca dalam Al-Qunut, falakal hamdu ala ma qadai. Bagi engkau ya Allah segala pujian atas perkara yang engkau susun. Baik tu yang Allah Ta'ala susun, buruk ke nisbah datang dari Allah, baik belaka. Sebab tu kita puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita telik hakikat datang daripada Allah. Sampai di kita disandarkan ikhtiar usaha kepada kita. Kalau buruk, hukum dia buruk dah. Satu tubik khairihi wa syarihi. Kenapa disebut dalam syarihi? Walha datang daripada Allah semuanya baik. Baik kita tilik kepada hakikat, datang daripada Allah semuanya baik. Sampai kepada kita, datang dari ikhtiar usaha, disandarkan ikhtiar usaha kepada kita, maka yang baik tu baiklah, yang buruk tu buruklah. Tapi sampai makam hakikat, segala-galanya dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bukan dengan buat-buat. Sedangkan kita dudukan macam mana yang seumpama ni.
Apabila sakit, kita berubat. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likulli da'in dawa fatadawau. Tiap-tiap penyakit ada ubat. Nabi kata, maka hendaklah kamu berubat. Hendaklah kamu berubat ni adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh meninggalkan perintah syariat. Yang kita persoalan kita hakikat. Mana afdal? Berubat dengan tak berubat. Tak berubat contohnya dudukan maqam Nabi Ayyub alaihi salam. Contohnya kedudukan yang macam mana? Mana afdal berdoa ataupun tidak berdoa? Berdoa maqam taslim, maqam tasbih, maqam Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika nak dicampur ke dalam api oleh Raja Namrud, tidak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Jibril alaihissalam datang tawar bantuan. Sebab apa ni? Nak kena bakar ni. Api bukan api kecil. Orang kafir ni, dia geram, dia buat kerja tak masuk akal. Orang kafir ni, dah dia kerja tak masuk akal. Sekadar nak bunuh orang, nak bakar orang, sebab apa cari kayu api sampai menambung-nambung? Sampai tu nak letak pun tak boleh. Sebab panasan tak boleh pergi dekat. Mungkin api kuat. Sampai kena buat lastik lah apalah. Dan digerang kepada agama, dia akan buat kerja hok. Dah cudik lah orang panggil. Dia dah cudik. Maka Jibril alaihissalam tanya, alakah hajat? Ada hajat ke berapa? Amma ilaika fala. Ada hajat ke? Sebab tu Jibril alaihissalam makhluk. Aku tak bekas sama sekali. Tak ada hajat. Tapi Jibril alaihissalam tidak payah buat gapo pun, padanglah api tu. Tapi Jibril alaihissalam tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril alaihissalam tak ada hajat ke dia, minta ke mana Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam jawab, amma ilaihi fa ilmuhu yughni am su'ali. Ada minta kepada Allah, pengetahuan Allah tak tahu dah dalam keadaan macam mana sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak payah minta dah. Itu maqam Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi selepas letak anak serta isteri dia di tanah haram Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Itu maqam ubudiyah. Kita nak letak gitu. Kita peringkat syariat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami semua, akan dikau kami minta pertolongan kepada engkau ya Allah. Tak minta orang syariat ni dipanggil orang yang sombong. Adapun peringkat hakikat dia tak minta yang pertama i'timad dan ala kismati. Ni wastighalan bi zikri disebut dalam kitab hikam, kitab hakikat. Tidak minta kerana bergantung pada bahagian dia dan sibuk kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sempat nak minta. Kita lain, kita kena berubat, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dia baca kisah-kisah kok tinggi-tinggi. Kisah dalam kitab hikam. Orang aulia jalan anak dia, hilang anak dia. Hilang anak. Cari tak jumpa. 3 hari dah hilang. Tak jumpa. Jadi orang suruhlah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab aulia ni, berpaling aku atasnya pada yang hukum. Maknanya berpaling dari ketetapan Allah taala. Itu lebih sangat daripada hilang anak. Itu berat lagi daripada hilang anak bagi dia. Jika tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nak lakon kita pula. Halo. Ini kena letak molek. Kena letak molek. Inzil manazilah. Kena buat molek. Kita sakit, kita berobat. Sebab apa? Tak mau berobat serok. Tak ada berapa hari mengeluh. Allah sakitnya, tak tahannya, beratnya. Mula timbul macam-macam. Pernah berlaku sampai peringkat anak disakit, ni cerita orang lah. Saya jumpa semua orang ceritanya, anak dia sakit sampai kebiru muka. Jadi orang suruhlah hantar hospital. Allah dia kata Allah Ta'ala datangkan penyakit. Allah telah sembuhkanlah penyakit itu.
Anak biru dah sakitnya. Siapa aja, siapa mata budak ni mati. Oh, kejutkan baliklah ayah ni. Oh, dengan menyesalnya, dengan apanya. Sebab apa dia nak lakon? Di makom syariat, makom orang awam. Ada asbab, ada usaha. Kita buatlah asbab, kita lawak usaha. Atau makom awliya, anak hilang 3 hari, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di antara karamah peringkat awliya ni tak usah minta. Terdetik di hati Allah Ta'ala terus berkenan. Tak susah. Dia tak minta pun Allah Ta'ala kawal. Apa yang dikasihi oleh orang yang dikasihi oleh Allah. Awliya ni dikasihi oleh Allah. Apa yang dikasihi oleh orang yang dikasihi oleh Allah, Allah Ta'ala akan pelihara. Tak susah lah. Ada pun kita ni. Bukan kata orang yang kita kasihi, kita pun tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda orang larang, kita buat molek-molek ada. Ke mana kita? Oh, lepas dulu tu sakit sikit je cerita. Sakit sikit je cerita. Oh, ada dah. Oh. Tak, kita tu menatu dia lah cerita. Maknanya kalau ada cucu mana-mana sakit je cerita. Cepat hospital. Coba ni. Ini kena faham pelik. Ini tak nak buat-buat ni. Kita ada asbab. Kita ada ikhtiar usaha. Kita orang peringkat syariat. Sama juga kita kata. Opan nak beranak. Opan nak beranak. Maknanya kita kena aturlah tempat dia. Mana banyak alat. Alat-alat pun makhluk belaka. Ini asbab zahir. Hanya alat. Tapi ada orang senang cakap. Dia kata, Allah Ta'ala masukkan anak dalam perut. Allah Ta'ala lah mengeluarkan anak dari dalam perut. Sibuk agapanya. Sebab apa? Yang cakap ni tak mengandung pun. Dia lelaki. Bini dia mengandungnya. Jadi Allah Ta'ala memasukkan anak dalam perut. Allah Ta'ala menjadikan hamil. Allah Ta'ala lah yang mengeluarkan anak yang Allah Ta'ala masih jadikan tu. Siapa pekak turun darah siapa ke pekak. Cemah dah. Atas hospital lah, atas hospital. Akhirnya atas hospital juga. Sebab apa? Ini bukan peringkat awliya. Peringkat awliya Allahumma berdetik di hati. Selesai masalah. Atas hospital. Akhir sekali bila tanya, macam mana? Beranak ni, beranak mana? Hospital. Hospital banyak alat. Tak ada dah lah. Pang yang itunya. Bapa hari itu tu, lakon sahaja. Buat-buat. Akhirnya apa-apa? Cerita banyak alat. Walau hari itunya, opang dia, bini dia, nyari-nyari lah, kita kata. Ini semua salah bawakan belaka, salah pengajian. Sebab syariat belum lepas, dia sudah pergi kepada ilmu yang lain. Mungkin hari ni kita selesai ni je lah. Selesai dalam bab qada dan qada ni. Jadi Muniyatul Musallin insya-Allah lah minggu depan kita baca tu. Selesai ni dulu. Kemudian kita balik minggu lepas. Berkaitan dengan itulah kita berpegang di akidah kita, segala-gala perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita berpegang, tetapi kenapakah diingatan kita tidak timbul? Timbul gitu pula. Diingatan kita tak ada. Kalau kita hidup kerana boleh bernafas, kerana ada udara, walau udara makhluk tak boleh bekas. Kalau kita makan kenyang, kita nak ingat kepada nasi kenyang, makan sepinggang 2 pinggang. Kita ingat kepada Allah. Ingat tu ingatlah, tapi secara kena tarik-tarik, secara kena latih-latih. Kalau kita biarkan, hati kita tidak akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walhal qada Allah berlaku setiap saat. Bukan setakat kita nak ingat qada Allah, berlaku qada Allah, perbuatan Allah yang besar-besar. Perbuatan Allah yang berlaku pada diri kita ni setiap saat.
Ya, Allah menggerakkan kita, Allah menghidupkan kita, Allah mengkelipkan kita. Ya, Allah wi kita nampak, Allah wi kita dengar. Ni yang berlaku pada kita saat ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan kita. Tapi kita ingat ke tidak? Kita tidak ingat. Dah kata berpegang, tiba-tiba tidak ingat. Kalau tidak ingat tu tidak berpegang. Mana pula tu? Ingat. Ingat tak kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita saat ni? Tanya tu, oh ingat dah tanya. Lepas tu hilang balik. Kadang-kadang apa ni? Jarang-jarang ke apa? Oh, kadang-kadang tu banyak juga. Apa? Jarang-jarang ke apa? Hampir beli tu. Apa dia? Bukan setakat kadang-kadang. Di dalam sembahyang kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pun tak cakap nak jaga hati kita lari hati kitanya. Macam mana? Kita kata kita berpegang Allah yang menjadikan segala-galanya. Kalau kita berpegang, kenapa kita tidak ingat? Kita kena faham. Yang kita cerita sekarang adalah bab pegangan, bab akidah, bab syariat. Pegangannya kita pegang, kejap, utuh, sebenar dengan dalil yang jelas. Itulah pegangan. Pegang, kejap, utuh, sebenar pegangan kita dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu ada dalil kita. Itu dipanggil pegangan. Aktiqat dipanggil. Simpulan iman. Dah kata sipu kejap sebab apa tak ingat. Itu berkaitan dengan basirah kita. Berkaitan dengan dalaman kita tu bab lain. Itu ilmu lain. Ini jadi perkara yang seumpama ni kita terpaksa kena cerita. Kenapa? Kerana macam tadilah. Kenapa tak berobat, tidak melakukan asbab, kenapa tak mau berdoa, kenapa tak mau minta tolong contohnya. Itu semua berpunca daripada salah pengajian. Ini pun paling berat berpunca daripada salah pengajian. Yang mana dalam bab salah pengajian contohnya dalam bab kesamaran antara pegangan dengan hak dalam kitab hikam, dalam kitab Durun Nafis apa semua tu, dalam kitab Martabat 7. Hak kesamaran seumpama ni, ini yang pernah saya lalui sendiri. Masa mula-mula belajar dulu. Masa belasan tahun 14. Ya. Jadi saya belajar dengan satu tubu bukan 3 tahun. Anak murid dia tak ramai mana. Kemudian ada satu tempat pengajian lain, anak murid cukup ramai beratus. Maka kita pun pergilah tempat orang ramai. Bukan duduk, bukan mana pergi mingguan. Pergi mingguan. Maka tu pun saya sebut pegangan. Hak kata tempat ramai tu pegangan dia salah. Guru dia bawa salah tauhid, salah pegangan. Dia nak kata salah pegangan tidak boleh semudah tu. Sebab apa? Sebab apabila sebut kata salah, memang salah sungguh. Sebab pegangan ni dia jelas, dia satu jalanan dia. Kalau pekoh dia amal tak betul, kalau dia balik luar daripada negara luar, baju negara Arab, dia balik amal dia tak macam kita, mungkin dengan mazhab dia. Sebab dalam bab pekoh dia banyak aliran. Kalau bab tauhid apabila sebut kata salah, tubuh sendiri kata salah, memang jelaslah salah. Tapi oleh kerana kita budak-budak ni tengok kepada sambutan. Kalau tebu kata salah kepada satu tempat tu, dia nak beritahu ramai. Kalau dia kata salah tu, sambutan dia cukup hebat, orang ramai. Kita ke ramai, gilah kitanya. Ingat lagi tu. Panjang-panjang cerita, kita tengok lembu. Ya, misal lembu. Kalau kita tengok lembu,
tak ingat Allah yang menggerakkan lembu, Allah yang menghidupkan lembu, Allah yang membesarkan lembu, kafir. Kenapa misal tu lembu sesuai dengan jalan salah barangkali. Memanglah kita tengok lembu tak nampak Allah, nampak lembu lah. Tilik-tilik dia nampak tak lembu di kulit tu. Nampak apa lagi kitanya? Tapi ni hak Nabi kata Islam pagi, kafir petang, Islam petang, kafir pagi. Dia hadis tu pula. Kita masa tu duk pondok 3 tahun dah. Tak ada nak nilai lagi salah. Duk pondok 3 tahun dah tak ada nilai lagi di mana salah. Sebab tu kita orang awam ni nak belajar kena beringat, kena beralus molek. Sebab lain. Sebab lain. Saya sebut tu. Tengah cara ni pening lagi kan. Sebab lain ada. Kita sekarang ni bukan setakat tengok lembu. Segala-gala perkara tengok memang kita tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kafir tak ada Islam pagi, kafir petang, kafir semua lah. Tapi tak pasang situ. Mari baik Allah beratlah kalau itu kafir semua. Susunah Allah Subhanahu Wa Taala pindah ngaji di pondok Pasir Tumbuh. Jadi di pondok Pasir Tumbuh ni duduk dalam setahun pondok. Ini semua susunah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pergi belajar satu tempat. Mengajar kita hakikat, mengajar kita hikam. Kalau kata tengok lembu kafir, tak ingat kafir, tu mengajar hikam juga. Saya pergi satu kelas. Arwah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Wakaf baru. Kalau di Kelantan masyhurlah dianya. Tapi tak ada pondok. Tapi pengajar hakikat dia adalah ahli. Murid kepada Sayyidi Syafi'i Mekah. Ini kisah 1 tahun lalu. Sayyidi Syafi'i Mekah ni orang alim ilmu hakikat di tanah haram Mekah. Sezaman dengan Fadail Fatani. Kita lama ni. Dia lah orang yang alim ilmu hakikat di tanah haram Mekah. Ni Sayyidi Syafi'i. Jadi Tuan Guru Haji Abdul Rahman Arwah ni adalah murid dia. Pada masa dulu kalau kata balik ke Mekah, anak murid Sayyidi Syafi'i orang akan kumung. Saya pun masuk kelas dia. Satu sesi, satu kelas sahaja. Maka terbukalah persoalan. Di mana salah? Kalau tubuh saya dia mula kata salah pegangan, di mana salah? Nampak satu kelas saya pergi. Maknanya kalau dalam kitab hakikat menyebut bahawa qadaitu biriddati contohnya, aku hukum aku dengan kafir, dengan murtad, kan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan murtad agama, murtad maqam, murtad darjat, kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau baca kitab hakikat, baca kitab hikam, kata arwah Tuan Guru Haji Abdul Rahman, hura kepada tauhid, salah bawakan akan didakwa di akhirat di padang mahsyar. Itu cerita bab lain. Bab hakikat berkaitan dengan kedudukan mata hati masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian macam mana kita nak dapat ni supaya kita boleh ingat kepada Allah? Itu tulis di whiteboard. Kita cerita sikit tau. Kita menutup ni, kita cerita sikit bab berkaitan dengan pegangan. Kita berpegang dah, tetapi basirah kita tidak ingat kepada Allah. Kenapa kau baca tidak ingat? Yang disebut dalam kitab-kitab hakikat, orang yang lupa kepada Allah Ta'ala, dosa yang amat besar. Bukan dosa besar, dosa yang amat besar. Dosa apa di situ? Dosa yang amat besar. Bukan ada satu perkataan Abu Abbas Al-Mursi, law istajabtu an rabbi lahzatan wahidah ma adattu nafsi minal bashar. Jikalau terhijab aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan aku, terhijab ni lupa kepada Allah satu saat sahaja,
Dan aku tidak akan memanggil dia aku ni di kalangan manusia, bukan manusia dah, macam tu. Apa maksud dia? Kedudukan ni kedudukan yang macam mana? Tak ada cerita. Sebab dah kalau pegang, sepatut ingatlah. Kalau dah ingat, dah pegang tu. Dia kesamaran seumpama betul. Kalau pegang, ingat. Kalau dah ingat, dia dah pegang dah tu. Tak ada nak akidah, dah ingat tu. Tengok balik. Sekarang ni kita cerita berkaitan dengan pegangan. Ini pengajian pegangan tauhid. Sebab tauhid ni adalah sebahagian daripada syariat agama. Sebab kita syariat agama kita tiga. Iman dan ihsan. Kita ada tiga. Islam, iman dan ihsan. Maknanya tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi ini tauhid, syariat zahir ini fiqh, syariat batin ini tasawuf. Ini agama, ini syariat agama. Yang kita sekarang kita berkaitan dengan pegangan yang kita paling aktifadil. Kita berpegang dengan akidah kita dengan pegangan yang sejak sebelum. Kita berpegang dengan akidah yang sejak sebelum dipanggil orang yang ada makrifat-Allah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal mudi makrifat-Allah. Awal agama mengenal Allah. Mengenal Allah dengan segala akidah dan segala pegangan. Yang kita panggil makrifat amatul. Makrifat orang kebanyakan. Makrifat orang awak punya orang lain kepada kita. Ini kita cerita makrifat dalam bab belajar ilmu fardu ain. Tapi sekarang ni kalau kita dengar ada orang pergi belajar mana, saya belajar ilmu makrifat, dia kata. Ini ingat, ini bukan cerita makrifat fardu ain. Dia lepas kepada makrifat peringkat hakikat. Dia panggil makrifatun khafatun. Ini makrifat peringkat aulia. Hari pun orang itu. Dia lepas. Dia tak mengajar ni. Kita dari pegangan kita. Kita berpegang segala-galanya. Dari segi ingatan batin, lenyap kita. Ingatan kita kepada Allah hanya sekadar sekejap. Itu pun kerana kita tarik, kita latih, kita jaga hati kita. Dalam keadaan jaga pun, yang banyaknya lalai, lupa. Jadi mereka ada syariat, lalai lupa bukan satu dosa. Yang kata lalai, lupa tu dosa syirik. Contohnya syirik yang kopi, dosa ataupun mutlak. Ini berkaitan dengan hakikat. Dan kita lain mana ni? Kita hakikat ni dipanjang. Kita nak sempurna sebab ni kita lebih dahulu. Agama kita lebih dahulu. Ini dulu. Kita tidak ada kata cinta. Kita ada istijab. Orang yang nampak istijab, nampak wapuk. Ini mana keluarga. Ini kita bila dapat Tuhan. Dapat Tuhan ni kata. Ini pun lupa. Istijab yang tersering sekali syarat minhajul hadiri. Ada salah satu daripada lupa syaitan menuju daya anak sejauh. Sunnah itu sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting bagi kita menyempurnakan kewajipan kita. Syariat ini kewajipan kita. Ini hak kewajipan kita. Setiap orang itu boleh syariat zahir mereka ilmu. Syariat batin kita pun kenal sebanyak dah. Kita kenal perlu sifat mazmumah. Kita kenal perlu sifat yang mahmudah. Sifat mahmudah yang pertama adalah taubat. Itu Allah taubat. Ini sifat mahmudah yang pertama. Taubat. Inilah kita orang syariat. Bertaubat pada dosa-dosa yang kita lakukan.
Nak bertolak betul-betul ni lagi panjanglah kita. Tak boleh jadi kurang dulu. Okey, kita dia tahu mana yang sebenar, mana yang diberitahu oleh Allah, mana yang betul, mana yang salah. Sebab tanpa ilmu macam mana bertaubat, malah itu berilmu, malah itu berilmu. Setiap yang tidak belajar ilmu agama, tidak ada macam orang yang bertaubat. Sebab itu ini khususnya ilmu tak tahu cara hati ini nombor 3. Tapi belajar ini kita ada dengan taubat. Ya, contoh. Nah, tetapi kemasukannya kita belajar ilmu tahu cara hati dan ilmu tahu cara hati didatangkan terlebih dahulu dulu sifat mazmumat, sifat yang diharamkan, riak ke, hobi ke, takabur ke, didatang terlebih dahulu. Lepas kenal sifat mazmumat, setelah kita buat sifat yang mahmudah, sifat yang wajib yang sudah kita dua sifat dimulai dengan taubat sifat mahmudah yang pertama. Bahawa sedang-sedang dalam hati, sedang-sedang dalam hati, sedang-sedang dalam pegangan, maka itulah kita nak bertaubat. Cukup tak hukum taubat, kena belajar dulu. Dan taubat inilah permulaan jalan bagi orang yang baik, orang yang menjadi dalam mereka. Inilah permulaan jalan. Tapi sampai ke taubat itu kena lepas syariat yang lain. Jadi dahulu. Ini pegangan syariat kita. Kemudian tak ada pegangan hati dalam. Hati lupa. Sehingga dalam sembahyang, masa yang puncak pun kita masa kita mampu nak jaga hati kita. Jagalah juga. Kita jaga tengok diri, tengok wakil, kita baca apa bacaan kali ini, tadaburkan bacaan, tadaburkan makna, sekejap saja. Macam mana kita nak menyediakan ini? Berpindah kepada tarekat. Tarekat ini perjalanan untuk menyucikan hati. Maka tarekat ni banyak syarat, banyak ilmu lain pula di sini. Ini kita cerita dia ni. Kita orang awal, kita boleh letak di sini, boleh beramal dengan tiga-tiga ilmu ni, naik kepada makam yang paling tinggi bagi orang yang syariat adalah soleh. Orang yang soleh dia panggil. Inilah setinggi-tinggi makam darjah bagi orang syariat. Kita nak dapat makam soleh ini pun alhamdulillah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab soleh ni kita jarang dulu itu dah soleh ni al-qabilu fillah wa uqufil adamiyyin. Orang yang menunaikan segala tuntutan dengan Allah Subhanahu wa taala, segala kewajipan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak menunaikan segala kewajipan, mesti ada ilmu terlebih dahulu. Soleh dia menunaikan segala kewajipan berkait dengan Allah dan segala kewajipan berkait dengan sama-sama kita dengan masyarakat, kita dengan terutama sekalinya kita dengan keluarga kita sendiri. Itu kewajipan kita dengan anak-anak isteri kita contohnya. Kalau kita membiarkan yang menjadi kewajipan kepada kita lepaskan hak kewajipan kepada kita, hubungan kita dengan manusia, anak siap boleh dekat, kita membiarkan. Itu bukan orang soleh. Dapat temukan pertama ni, alhamdulillah. Tapi inilah setinggi-tinggi makam bagi orang syariat, iaitu soleh. Ini cerita bab kedudukan. Dalam bab ilmu tarikat, di antara sejahat-jahat adab, dia merendah-rendahkan kedudukan agama yang disuruh oleh Allah Subhanahu. Itu sejahat-jahat adab nisbah orang tarikat. Orang syariat dia bagar rendah. Itulah orang yang sejahat-jahat adab nisbah ilmu tarikat. Sebab apa? Dia dapat beramal dengan amal yang sebenar, perkara yang sebenar, mahal dan bukan semua orang boleh dapat. Boleh cukup tiga ni. Semua tu taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cari di mana-mana tempat. Itu susunan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita pergi ke tempat yang sepatutnya tempat tu boleh mengajar kita tiga.
Pergi mana? Di masjid, di surah. Masjid surah tempat mengajar ilmu agama. Mengajar ilmu agama ni mengajar ilmu pegangan, mengajar ilmu syariat zahir, mengajar ilmu syariat batin. Itu mengajar agama yang menjadi kewajipan. Tapi dalam pengajian agama, banyaklah hak ni kita hak wajib fardu ain, kita hak wajib fardu kifayah dalam ilmu agama. Ya, ada sunat-sunat kita belajar dalam ilmu agama, tapi belum kita pergi pada pengajian yang wajib, pengajian sunat. Kita mesti meletakkan pengajian yang wajib terlebih dahulu. Belum pergi pada pengajian hak sunat dan hak pengajian fardu kifayah dan pengajian sunat yang lain. Kita mesti meletakkan pengajian fardu ain terlebih dahulu. Ini boleh panggil mengaji agama. Bahkan di antara guru yang tidak beradab, di antara adab guru, adab ni mana kesopanan dalam pengajaran. Guru ada 17 adab dalam servis saniti. Murid ada 7 adab. Tapi dia sebut tak mesti adab guru sebab kena atas kepala dia. Bagi kita adab murid. Sebab tu kena atas orang ramai. Tapi ada murid 7 je, ada guru 17. Sebab apa? Dia yang bawa. Sesuatu adat gurunya, dia mesti menghalang murid dia daripada belajar ilmu fardu kifayah, daripada berbimbang, bersibuk dengan ilmu fardu kifayah selagi tidak tersesat ilmu fardu ain. Itu adat guru. Tapi sekarang kita pergi masjid surah dah, belum tentu kita dapat mengumpulkan ketiga-tiga ilmu. Sebab apa? Terkadang bawa ilmu fardu kifayah, terkadang bawa ilmu yang disunatkan fardu ain. Itu kita sudah pergi masjid surah dah tu. Kian jalan tu jalan kok. Betul dah tu. Tapi kita tak dapat. Sebab tu dasar ketiga-tiga ni adalah sunat Allah Subhanahu wa taala harga sangat mahal. Sebab tu selalu memperrendah-rendahkan. Ini orang sejahat-jahat dah. Kita buat ini. Kita nak bicara dulu. Kita nak pindah ke tarekat ni pula ada pengajian lain pula. Ada pengajian lain. Ada pengajian lain pula berkaitan dengan tarekat. Tapi nak bertarekat kena sempurnakan tuntutan kewajipan syariat zahir terlebih dahulu. Sebab tu ni orang-orang alim yang terdahulu. Dia walaupun dia alim macam mana pun, dia buka pondok, dia balik kampung, dia semaju ilmu yang dia tidak sibuk ambil tarekat. Dia ada tarekat, dia tak sibuk sebab apa? Macam nak bertarekat, ini tak ada. Ini guru yang sebenar. Tarekat peribadi dia, memang dia ada. Tapi untuk murid dia macam mana? Sebab apa? Apa yang tak tepat dia? Bahkan tu pondok ni, kalau kita balik kampung, tapi dah belajar, kita pun nak cari amalan sedikit lah. Nak pergi kita tarekat ke. Itu pun dia pilih-pilih murid. Murid mana yang belajar dapat menguasai ilmu. Murid mana yang belajar dapat menguasai ilmu serta dia nampak soleh, warah, bersama dengan ilmu. Kalau murid tu nampak macam pandai jugalah, cerdik juga boleh menguasai ilmu, tapi akhlak dia kurang, amalan dia kurang, dia takkan bagi. Dia akan bagi cuma bacaan-bacaan biasa sahaja. Itu pun sebab habis belajar. Ada satu orang, dia pergi ngaji di Pondok Indonesia. Dia duduk di dalam ni, tarekat lah kerjaan dia ni. Di Pondok Indonesia, guru pondok tu ahli tarekat. Guru pondok tu kata, saya haramkan orang tarekat saya sebelum selesai lagi belajar ilmu agama tempat dia. Kita pergi langsung. Oh ni daripada sekarang ni bertarekat tu. Bawa di situ. Kalau yang ada dianya. Bukan Allah SWT beramal maka bagus tadi. Meminta tarekat dengan dia. Dia kata selagi tidak masuk kita hikam, jangan ambil tarekat. Sebab apa? Kita hikam dia akan menceritakan berkaitan dengan perjalanan tarekat, dia akan cerita berkaitan dengan perjalanan hakikat. Sebab selagi kita tidak belajar hikam, kita tak tahu mana guru yang mursyid contoh. Guru mana yang kita nak turun? Kita tak tahu kata. Walaupun kita sudah andai di sini kita itu, dia apa lagi?
ijma' dalam anna tariqatul qaum dalam satu. Sekarang kalau macam tak ada lah. Jalanan tarikat yang benar, seolah macam tak ada. Jadi kita jumpa benar tidak? Kita nak menilai. Kita sudah ambil ilmu syariat. Ambil ilmu syariat. Tarikat ilmu lain pula. Tarikat ilmu lain pula. Jangan guru tarikat yang mursyid contohnya. Yang pertama tarikat mursyid adalah yang ambil ilmu perjuangan. Bagaimana kita biasa baca kitab hakak kita tahu. Bukan di dalam tu 4 syarat guru yang mursyid. Mursyid ni boleh bawa jalan yang sebenar. Yang pertamanya alim perjuangan. Alim perjuangan. Itu yang pertama. Kalau dia alim perjuangan, ilmu kita belajar. Di mana guru dia kalau kata dia alim perjuangan? Kalau tak ada, dia bukan guru mursyid. Itu. Sebab tu, kita dalam masyarakat yang jelas itu, kadang-kadang kita tak punya jalan. Tak jelas. Tak kena jalan. Dia nak halim ni. Mesti. Jalanan yang halim. Jalanan ni, kalau jalan yang sebenar, sedara sebenar. Kalau jalan yang sebenar, sedara akan tak sampai dia lebih. Ini kita kira pengajar. Kenapa orang Arkam payah untuk berpaling balik meninggal ajaran sesat dia? Sebab dia babit dengan dalaman. Dia beramal dengan aurat Muhammadiyah. Jangan sesat itu. Jadi sebenar pun jalan Arkam ni. Tapi bila dia sesat bukan payah untuk jumpa jalan semua sebab dia sudah sedarah. Tapi untuk dapat hakikat mesti melalui jalanan tarikat. Mesti ada jalanan salih. Jalanan tarikat. Ini jalan dia untuk sampai kepada maqam hakikat. Yang Allah Ta'ala jazbahkan hakikat di dalam syariat dan pun ada tarikat terus pergi pada hakikat, itu sejenisnya sahaja. Jazbah tahu dia Allah Ta'ala ambil dia secara tersejuk tanpa ada perjalanan tarikat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekarang ada orang mengaku ni. Mengaku dia jazbah lah apa semua. Mengaku. Dia nak jazbah ke mana pun. Orang yang mesti ada mengenal sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia tidak ada amanah tarikat, dia tidak ada perjalanan. Semua biasa saja tapi punya dia. Tapi kalau dia setakat orang yang tak ada agama, orang yang kerja dunia, mari keinsafan. Mari keinsafan, ulama, belajar tak pedak, itu bukan orang yang betul. Jadi dia kata, Tuhan angkat dia sampai ke sini. Siapa angkat tak tahulah. Ambil dia bumbung paling tu, ambil dia kaki naik ke atas tu, tak tahulah siapa. Sebab apa? Nak dilahirkan Allah, orang yang ada ini salah. Itu dah tidak guna, tidak kecil berkaitan dan sebab orang yang macam mana. Maka perjalanan tarikat inilah yang menyekirkan basirah kita. Tapi tarikat ini sendiri bukan kata zikir semacam-macam. Sebab tu dalam kitab Muniyatul Musalli kita tu kan. Di awal kitab Muniyatul Musalli. Alhamdulillahillazi ja'ala salata tariqatan lil muttaqin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan sembahyang tarikat bagi bertakwa. Semacam itu adalah tarikat perjalanan untuk hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana memperbanyakkan sembahyang sunat, memperbanyakkan baca Quran. Baca Quran ni bukan baca Quran semua muka sehari ni. Baca Quran yang berpanjangan, seminggu petang sekali, 3 hari petang sekali, sehari petang sekali. Ini mana perjalanan yang menyucikan hati. Sama ada dengan selawat 10,000 satu malam contohnya, dalam masa 2 tahun boleh sampai ke itu apa yang panggil tarikat ataupun zikir-zikir yang diterima daripada Syekhul Tariqah yang betul-betul mursyid. Daripada tarikat ni lah menyucikan yang ada di hati kita. Ini yang penuh di hati kita. Apa dia? Dipanggil al-ghiyar, istilah ilmu dia. Al-ghiyar ni lain daripada Allah. Apa di hati kita selain daripada Allah? Apa dia? Cuba sebut. Contoh. Contoh.
Nak contoh, saya nak contoh lah. Berinyuk. Saya nak contoh lah. Berinyuk. Selain daripada Allah. Mana termasuk hari kita? Hari kita tak ada nanti kita. Nak makan gapo, nak minum gapo, nak kerja gapo. Hak keluarga kita, hak segala-galanya. Dia panggil ar-riya' di hati kita. Dia ada adab. Mana? Keseluruhan lalai. Lalai kepada Allah. Itu satu keseluruhan. Yang menggelapkan kita. Lalai yang mencari Allah tidak berhasil. Maka tarikat inilah yang mengitiskan ar-riya' dan adab sedikit demi sedikit di hati kita. Tetapi keseluruhan dosa tidak terhapus dengan tarikat. Keseluruhan dosa dia dengan jalan syariat, bertaubat dengan hukum syariat. Hal ini kena selesai. Ini selesai dulu sini ni. Kalau sekarang ni selesai taubat, kalau dia ada orang pemada, maka yang pertama amalan hati ni adalah taubat. Ni tak ada apa-apa daripada tak semayang, daripada poya-poya, tiba-tiba ikut tarikat dah, berzikir. Mana daripada pengertian syariat? Tak ada. Pengertian syariat? Tak ada. Sebab tu kalau tidak taubat daripada meninggalkan semayang. Sebesar-besar dosa meninggal semayang. Daripada balik sampai dia umur 20-an, 30-an, baru dia sedar, baru dia semayang, tu ambil tarikat. Tarikat tidak boleh menyucikan dosa. Sebab dosa besar, wajib bertaubat. Dosa besar tidak lepas dengan amal ibadah. Maka selagi dosa besar yang ada di kita bertarikat. Tarikat ni sunat. Memperbanyakkan sunat, memperbanyakkan baca Quran, memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan zikir, belah-belah ribu, puluh-puluh ribu sehari semalam, itu hanyalah amalan sunat. Tetapi kalau kita taubat yang wajib berdosa, kita tidak bertaubat, mengikut jalanan Imam Ghazali rahimahullah, amal sunat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dia siapa juga. Tu bawakan lain lah. Jadi dengan tarikat ni dia akan hilangkan ayat dan akidah. Dia berzikir kadang-kadang kuat. Berapa ni? Nak masuk di hati buang-buang. Ini cerita perjalanan. Tapi dalam perjalanan ni kadang-kadang masih lagi terlanggar kesalahan syariat. Dalam perjalanan ni kita sudah bertaubat. Tetapi terlanggar lagi. Jatuh kita je. Tapi kalau bertaubat, hak ni pun tak ada. Hak ni pun tak ada. Tak. Tarikat yang di sana jelas. Itu bab tarikat. Bab diri kita sendiri. Bab diri kita sendiri. Bab dia banyak syarat. Jika ada bekal, kita kena ada bekal. Mana bekal? Takwa Allah. Itu bekal dia. Nak bertarikat. Takwa Allah dia. Nak lekat di sini. Takwa Allah. Sekarang ni tarikat ni lah. Dia berzikir. Lenyak. Hilang ni. Yang ada di batiran ni hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipanggil peringkat awliya. Peringkat wali. Peringkat awliya. Peringkat hakikat. Mengikut dalam kitab Minhajul Abidin, segelintir sahaja yang comel syariat dia, perjalanan dia comel, segelintir saja sampai ke peringkat hakikat. Segelintir. Tapi tempat kita ni ramai orang mengaku. Suruh perjalanan kita ni ramai. Maka bila di hati ni hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lenyap segala-galanya. Kalau ni kita sekadar cerita secara ilmu sahaja. Maka dalam kitab-kitab hakikat menceritakan lupa dosa. Dosa amat besar. Aku hukum kafir. Lupa duduk di sini. Hati dia sudah tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia suci, bersih dari dosa. Bersih dari dosa maksum tu para nabi, para anbiya, para rasul. Peringkat awliya dipanggil mahfuz. Orang yang dikawal oleh Allah daripada jatuh kepada dosa. Wali-wali, man wali Allah. Mereka yang dikawal oleh Allah, yang tidak akan berlaku dah dosa syariat. Tak akan berlaku dah bagi dirinya. Maka kesalahan bagi dirinya adalah kelalaian. Ia satu dosa yang besar. Dia akan bertaubat daripada dosa kelalaian. Itu dipanggil dosa hakikat.
Kita kena berlaku lah. Kalau lupa tu astagfirullah. Betul apa ni nak ada begini. Ni tak tahulah. Nak cerita pun payah. Jangan kita isam. Ni. Yang kita isam. Dan syaitan man yastadillu bihi wa man yastadillu alaihi. Syaitan min ba'udah. Ikut Allah Asyardawi. Jauhlah di antara mereka yang berdalil ada Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka yang berdalil ada Allah dengan ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh. Sebab apa? Perintah awliya dia berdalil ada Allah dengan Allah itu sendiri, sebab basirah mata hati dia sentiasa syuhud, sentiasa memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalil ada Allah adalah Allah itu sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi, laula Rabbi ma araftu Rabbi. Aku kenal Tuhan aku dengan Tuhan itu sendiri. Itu dalil ada Allah dengan Allah itu sendiri. Dengan mereka yang berdalil ada Allah dengan ada makhluk Allah. Orang peringkat ni, orang peringkat berdalil ada Allah dengan Allah ni, dia nak berdalilkan makhluk langit bumi tak boleh. Sebab di basirah dia, langit bumi ni macam tak ada. Sebab apa? Tak ada ariyah di hati dia. Ada pun kita, dalil kitanya adalah ada langit bumi. Paling jauh ni. Jangan apa? Di sini ada tarekat di tengah. Syariat dengan hakikat bukan sempadan. Kita kata buat macam Thailand dengan Singapura lah. Bukan sempadan antara Malaysia dan Thailand. Yang jadi dia mengajar ilmu hakikat. Ilmu kita hikam munafik dihurah ke pegangan. Dengan kita pegangan kami dihurah kepada syuhudi. Ini orang yang jahil kedua-dua ilmu. Jahil ilmu hakikat, yang paling berat lagi dia jahil ilmu syariat. Macam mana dia boleh baca kitab hakikat, ilmu syariat dia jahil? Sebab apa dia tak faham apa maksud pegangan dalam ilmu tauhid. Ni jauh beza ni antara mereka yang berdalil ada Allah dengan Allah ni maqam hakikat, dengan mereka yang berdalil ada Allah dengan dalil makhluk Allah langit bumi maqam syariat. Jauh. Maka kita mengajar ilmu tauhid, kita ajarlah perjalanan tauhid syariat. Pada masa kita ajar kitab hikam, Nurun Nafi contohnya, kita berkaitan dengan hakikat. Kita buat pegangan. Kita buat pegangan. Kita berpegang Allah Ta'ala segala-galanya, kita berpegang, maka kita kena ingat. Dia macam ni lah. Oh, kita kena ingat. Ingat ni syuhudi bukan kita buat pegangan. Awak sedang ada kitab apa? Kitab Aqtiqadi, kitab pegangan. Makna apa? Dia jahil ilmu tauhid. Orang yang seumpama tu haram mengajar ilmu tauhid itu sendiri. Dan haram kita belajar ilmu tauhid dengan orang yang mengajar campur ada seumpama tu. Sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Haram belajar ilmu tauhid pada guru yang tidak guru, guru tidak mahir. Haram. Sebab apa? Sebab tak faham ilmu pegangan. Berpegang, kena ingat. Ingat di sini. Ni syaitan jauh, tak kena mengena. Dia pun ngajar kita ikan pula. Syariat pula mesti ngajar kita ikan. Kita ikan ni laku. Oh, laku sungguh lah. Saya biasa dalam kelas-kelas. Kita kelas ni nak baca kitab apa? Tak ikan tak? Oh, kita tak ikan. Oh, saya mengatakan ni. Tengok kata pun, orang kata tengah ni kita ni, kalau buat tasawuf banyak. Buat tauhid tak ada, buat rekod tak ada. Oh, kalau tasawuf banyak ada ni. Sebab orang kata gitu nanti anu kita ni. Banyak buat tasawuf. Sebab apa? Banyak mengajar kita hakikat. Padahal, ahli ke tidak? Ahli ke tidak? Oh, dia mengajar kita hakikat. Ini berkaitan mengenal Allah. Dan kita hikam sebut kata makrifatullah. Makrifah mana ni? Ni makrifah wali, makrifah sosok. Bukan sini, jangan mari sini.
Kalau dia kata orang yang ada tadbir, orang yang ada ikhtiar, dia tidak ada makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makrifat mana? Makrifat peringkat wali, peringkat aulia, makrifat khassah dipanggil, makrifat yang dikhusus oleh Allah, makrifat nuraniyah dipanggil. Makrifat yang bangsa nur. Hati dia suci daripada segala-gala. Di hati dia hanyalah ada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau kata syirik dalam kitab kita hakikat, syirik kita bab hakikat, bukan kita bab kita ni. Sebab kita ni, syirik kita ni. Dalam syariat batin, riya, ujub, takabur dipanggil syirik khafi, haram. Pegangan syirik jari, bukan rasa selama-lamanya. Dalam kitab hakikat, kita syirik ilmu hakikat, bukan syirik syariat. Ni jauh beza ni. Ni hakikat tarikat tengok ni. Kita nak boleh ada tuan ibu lagi, hakikat nak buat dulu sikit. Ni sekali dah ni kata nulis molek sikit tu. Biar tarikat ada ni sikit, biar hakikat dia jauh lagi. Jadi tukang tu bukan tempatan. Tengok dia ada tarikat tengok. Mana pun jahil ilmu syariat. Itu paling asal. Jahil ilmu syariat. Sekali dia tak faham di sini, betul tak baca lah. Dia tidak boleh. Katakan jahil di sini. Sebab saya dalam bab kitab hikam ni, saya belajar banyak guru. Ada guru yang memang dalam sungguh. Ada guru yang tidak dalam mana huraian dia. Saya baca tubuh kemudian arwah tuan buat dia ni Haji Najimuddin. Dia baca kitab hikam Arab. Huraian dia kemas, tapi tak sedalam tuan buat Abdul Rahman, Waqah Baru. Tetapi walaupun tak dalam mana, dia takkan sentuh di sini. Takkan sentuh. Berapa alih di sini fardu ain? Tidak akan sentuh. Sama ada dalam atau dalam ilmu hakikat, cerita lain. Tapi tak akan sentuh. Tak terlepas dengan ilmu pegangan itu apa. Sebab dia alih dalam ilmu tauhid fardu ain. Takkan sentuh. Walaupun di sana huraian tu adalah tinggi rendahnya, tapi tak akan sentuh. Berapa yang alih ilmu syariat? Ilmu pegangan dia alih. Orang yang kata Islam dicampur, baca kitab tauhid kurang, hakikat, baca hakikat kurang syariat, kedua-dua ilmu dia jahil. Yang paling berat, dia jahil balik. Kenapa ada orang kata CD, baca kitab Islam, baca kitab tauhid. Baca kitab tauhid. Mukadimah tauhid. Mukadimah tauhid fardu ain ni kata dia. Dalam ngajar, dia punya nasihat. Dia beri hobi. Dia beri ingatan. Apa nak lagi tu? Lepas tu kita ambil satu ayat dalam kitab hakikat. Man arafal haq syahidahu fi kulli syai'. Terjemahannya, sesiapa yang mengenal Allah, nescaya dia akan syuhud akan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Syuhud ni istilah ilmu dia. Syuhud kalau kita bahas mana asalnya, pandang. Syuhud mana asalnya, pandang. Tapi pandang kalau kita syahidah, pandang basar. Syuhud dipandang basirah. Syuhud ni istilah ilmu tasawufnya, memandang Allah dengan Allah. Itu syuhud. Memandang Allah dengan Allah. Itu balik lagi jarang meninggal. Dia syuhud ni maka musyahadah dipanggil idrakul bisyai, idrakul syai bizauqi dia panggil. Dan bukan dengan zauk, tidak di batin, tidak di batin. Sebab batin dia sudah tidak ada ariyat, sudah tidak ada asdar. Ariyat lain daripada Allah, asdar terang lalai sebab hati dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu syahidah. Man arafal haq, sesiapa yang mengenal al-haq ni Allah. Dia nak diantara nama Allah sunat adalah al-haqul mubin, al-qawiyul matin. Itu nama Allah. Jadi kita hakikat, kalau kita hikam, guru nafi contohnya, maka 7 contohnya dia banyak menggunakan al-haq tu Allah. Kita tidak guna nama asma Allah. Kita biasa guna dalam kitab syariat. Kita biasa guna nama Allah. Dalam kitab hakikat kita biasa guna nama al-haq. Allah, nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim itulah al-haq nama Allah.
Saya pernah jumpa orang baca kitab hikam. Sampai kotak dia baca kitab hikam. Al-Haq nama Allah. Dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun. Al-Haq tu nama Allah. Mengajar kitab hikam. Kelas muslimat. Kelas orang tua. Habis kelas. Tanya hal apa? Tanya hal makam ke? Tanya hak ekor. Tanya hal murid. Lama-lama habis kita ikan, tukar kita apa? Tukar guna napis ke atau apa bertunjuk. Balik kita ekor. Pasal kita ikan, Al-Haq nama Allah. Tak tahu. Kita jemuk sebenar. Al-Haq sebenar lah. Itu terjemahan. Ni hak nama Allah. Tak memang sebenar. Jemuk sebenar. Dan kita ikan. Iradatul haq. Kehendak yang sebenar. Bukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak yang Allah. Sesiapa yang kenal Allah, mesti dia akan pandang Allah pada tiap-tiap sesuatu. Bukan nunggu je. Tiap-tiap sesuatu. Segala-galanya. Dia pandang. Allah. Pasal sentiasa memandang Allah. Nafas demi nafas. Mengenal Allah mengenal mana ni? Ni mengenal makrifat safah. Bukan mengenal azra'i kita. Sebab apa? Man arfal haq ni ibarat dalam kitab hakikat. Sesiapa yang mengenal Allah itu ilmu hakikat. Bukan mengenal Allah pada doa kita ni. Dalam penjelasan, dalam bundur kan. Dan ada di sini, dia tentang pemerintah ni. Dia ada cerita. Di mana perbezaan dia, kenapa kalau bawa dia? Kenapa kalau bawa? Jadi kita ni hari ke pilihan, kita baru makanan. Masak kira, kita tak kabar. Kita berkuat kalau yang mampu kita tahu lah kita apa. Ni tak? Buat ini. Kita suka. Mampu apa? Maksudnya makna orang yang kenal Allah ni kenal peringkat awliya. Orang yang hati dia nampak demi nampak bersama dengan Allah. Hati dia zahir dekat dengan manusia, zahir tengok manusia, bergaul dengan manusia, tapi basirah dia bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringkat awliya. Dilupa kesusahan dia, dikira murtad. Murtad apa? Murtad maqam. Daripada maqam awliya jatuh. Tak pergi pada syariat, dia jatuh. Dia kena bertaubat balik, baru naik semula. Sebab murtad di bahasa Arab, murtad ni dia terbalik ke mana? Kita murtad syariat, wa'iyadzubillah, murtad syariat, terbalik daripada agama Islam kepada agama kafir. Adapun nisbah hakikat, murtad, mana terbalik dari makam tinggi kepada ke bawah. Dia sebenarnya bukan gini ni perjalanan dia, kena gini. Kita tangga, kita buat hakikat tu di atas tu. Lupa tak? Jatuh. Syariat dia kemar di bawah ni. Dia bukan gini ni. Ini orang panggil serai ni. Dia kena gini ya. Syariat, tarikat, di atas. Kau kena. Lupa tu kau tak? Jatuh. Murtad kan terbalik. Murtad ni murtad maqam dia. Bukan murtad agama. Kalau dosa besar pun, dosa hakikat. Bukan dosa syariat. Masa saya perlu melupa, kita bisa tanya di kalangan kelas, apa hukum lupa ke Tuhan? Dosa besar tak? Kafir tak? Ni, dia ngaji ilmu ni. Dia ngaji ilmu ni, guru dia kurang secara syariat. Murtad apa? Murtad syariat. Dosa besar apa? Dosa besar syariat. Dia tanya balik, apa hukum ingat ke Tuhan? Apa hukum ingat ke Tuhan? Syariat kita. Ingat ke Tuhan dalam sembahyang pun, hukum syariat kita adalah sunat. Ambil. Hukum syariat kita adalah sunat. Khusyuk dalam sembahyang itu hukum pekon yang kita dulu kan. Khusyuk dalam sembahyang, sunat ayat. Oh, ada orang-orang. Tak belajar ilmu syariat. Kita duduk ilmu hakikat. Masyarakat bayar wajib. Kalau ilmu hakikat sangat begitu.
Ni jenis pening dah ni. Sekarang kita banyak pening. Ingat molek lah. Ingat molek. Kemudian itu. Kadang-kadang kita orang makan ini macam-macam lah. Dia akan jumpa berbagai-bagai. Kita akan jumpa berbagai-bagai. Maksudnya kita ada panduan. Kita banyak lah. Kita pakai kaedah dulu. Di sini lah. Kita kemah di sini ada amalan tarekat. Ramai gitu kan. Lepas tu nak sampai ke sana tu. Itu sunnah Allah. Dalam perjalanan tarekat, dalam ilmu tarekat ni, di hati kita niat nak naik kapal, nak pergi naik sana, dikir penyakit rohani yang menghalang sampai ke tempat. Tidak ikhlas dia panggil. Ini ikhlas bab tarekat lah. Lepas tu dah kita kata, tidak ikhlas. Tidak ikhlas ilmu tarekat. Sebab ikhlas ni penting. Kita nak ke pahala, nak ke syurga, hati kita penting dia panggil. Itu nisbah ilmu ni lah. Nisbah ilmu syariat kita. Lepas tu kita nak apa-apa pun kita belajar sendiri. Syariat batin ni kata kita. Apa makna ikhlas? Ikhlas ada beberapa peringkat. Sendiri kita. Boleh? Kita tambah sikit lagi. Tak apalah tau. Rujang apa ini? Saya ni boleh cerita gitu je secara ilmu sahaja. Secara ilmu. Saya sendiri pun dulu suka mencari. Jumpa macam-macam. Allah Ta'ala lindung, Allah selamat. Tak terpengaruh. Ada ajaran-ajaran bergiam-giam kita pergi cari, pergi jumpa tengok. Dalam atas meja dia. Ini ilmu yang sahih tetaplah. Atas meja dia ada berapa? Ada martabat 7, ada durun nafis atas meja dia. Bukan sitak salah, jangan salah faham. Dia bawa salah. Jadi kita berjumpa berbagai-bagai. Sebab tu kadang-kadang boleh ceritalah sedikit sebanyak berkaitan dengan perjalanan. Jadi kita peringkat syariat kita, syaitan tadi tu, menjauh perbezaan antara mengenal Allah dengan Allah. Sebab bagi peringkat hakikat, ni peringkat ilmu hakikat, mengenal Allah, kata Ibn Arabi, mengenal Allah berdalilkan ada langit dan bumi. Mengenal Allah berdalilkan ada langit bumi. Dia kata lebih mengenal Allah himar lagi daripada kita. Himar, tahu himar? Orang tanah Arab dia tahulah himar ni. Tapi orang sekarang kita tanah Arab tak jumpa dah himar pun. Himar ni kalau orang Arab bodoh lah. Kalau kita kalau sebut kata bodoh kan lembu lah. Orang Arab sebut kata himar. Jadi orang yang berdalil ada Allah dengan dalil ada langit bumi, orang ni kena himar lagi daripada dia. Mana bodoh dia daripada himar. Pulak. Dan macam mana kita mengaji fardu ain? Kena ada dalil pegangan langit bumi. Itu syariat. Jangan tukar. Itu syariat. Sebab apa dia kata himar lebih kenal Allah? Sebab di binatang ni semuanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab binatang semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertasbih kepada Allah. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semuanya bertasbih kepada Allah. Tapi dalam kitab hikam juga, dalam kitab hikam surat 74 didatangkan kata-kata hikmah, amaraka fi hadzal dar bin nazari fi mukawwanat. Diperintah akan engkau di dalam ini dunia sekarang ni lah, dengan menilik akan mukawwanat, sekian perkara yang dijadikan oleh Allah menjadi sebagai dalil. Itu apa? Kita bab muqtadi, bab peringkat permulaan dalam ilmu syariat. Kita hikam juga. Kalau kita hikam kata mengenal Allah dengan ada dalil itu tak kenal lagi dipanggil, itu perjalanan hakikat. Dia kita hikam Ibnu Atta yang diterjemah oleh Sa'ku Pulau Manis, dia ada sedikit di dalam tu ilmu syariat ada sedikit, tapi dia banyaknya perjalanan tarikat dan hakikat. Kalau macam hikam Abi Madian, hikam Ibnu Ruslan,
ad-durun nafis contohnya, dia hakikat belaka. Bukan cerita syariat langsung tu. Kita ambil sedikitlah beberapa perkataan sebagai peringatan kepada kita. Sebagai peringatan. Di antaranya, saya ambil ibarat ni dalam kitab Ad-Durrun Nafis, surat 31. Maka tiada harus sekali-kali bagi salik, bagi orang menjadi jalan akhirat, bahawa membaca ia akan kitab ilmu hakikat sebelum tetap di dalam ilmu syariat dan tarikat. Kalau baca kita hakikat lagi tak tetap ilmu syariat dan tarikat gitu. Tiada harus. Itu dalam kita Ad-Durrun Nafis, kita hakikat. Dia kata tidak harus baca kita hakikat selagi kita tak tetap lagi ilmu syariat dan ilmu tarikat. Ilmu syariat pun tak tetap, ilmu pegangan pun semakin dibaca kita hakikat, hukumnya haram. Dan sebelum talaki daripada guru yang ahlinya, yang wasil lagi mursyid, kamil, mutakamil, dia kena berguru. Ni ada orang baca. Tadilah kalau al-haq nama Allah tak tahu, mana dia tak ada guru. Dia ada guru. Guru dia tidak berguru. Sama je lah. Sama-sama tak ada guru. Mala syaikhalahu fa syaitanu syaikhu. Tak ada guru, syaitanlah guru. Itu ya. Ada orang baca kitab hikam, dia jumpa guru dia 3 kali lagi. 3 kali lagi. Jumpa. Sebab tak sibuk dah ada masa, dia baca sendiri. Ada apa dia telefon, guru macam mana ni? 3 kali guru je. Lepas tu dia hurah cara dia. Lepas tu dia bubuh ikut suka dia. Campur aduk sekali. Orang cakap pandai, orang dengar semuanya dah kadang tak tahu apa satu, senggut je lah. Pertama sekali orang puang, dia ingat molek. Bukan kata puang sini ni. Dia puang ni mudah sikit, mudah percaya. Mudah terpengaruh. Cakap pandai, cakap baik, orang pula baik, rebahlah dia. Saya sekarang ni mengaji kitab hikam dengan anak murid kepada arwah Tuan Guru Haji Abdul Rahman yang saya sebut tadi tu. Masa saya duduk pondok sempatlah belajar dengan arwah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Tapi tak ratalah belajar, tapi boleh faham lah. Belajar kitab hikam, belajar kitab Ad-Durrun Nafis. Kalau kita boleh faham berkaitan perjalanan hakikat. Jadi sekarang ni saya setiap minggu saya berulang pagi Sabtu di Pasir Putihnya adalah dengan anak murid kepada arwah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Pak suami dia asal gunung, dia mengajar di Pondok Pasir Putih. Pak suami dia belajar dengan Tuan Guru Haji Abdul Rahman 3 kali khatam. 3 kali habis khatam daripada kulit depan sampai ke belakang, dari depan ke belakang dalam masa 12 tahun tak silap. Pun tak berani nak baca kerana arwah Tuan Guru Haji Rahman suruh baca. Baru bacalah perlahan-perlahan. Kerana kita ni 3 kali jumpa guru, dia faham baca seorang dia je. Lepas tu maqam tajrid ke maqam ayubuh ke dia. Saya lah maqam tajrid. Maqam tajrid tu cerita lain tu. Itu maqam awliya, bubuh ke dia. Ini cerita orang karut sekarang ni. Ini tidak harus. Sebab apa? Jatuh dalam sesat selama-lamanya, tiada dapat ia keluar daripadanya. Hingga didakwanya had. Dengan tiada didakwa, dia ada had, ada maqam. Dia tak ada maqam pun. Dan etikaknya akan segala etikak yang terlayak pada hak kita ta'ala. Dia bukan dengan akidah yang salah. Dia kitab-kitab hakikat ni, ada perkataan Ibn Arabi di awal kitab Martabat 7. Nahnu qaumun tahrumu mutala'atu kutubina. Kami golongan hakikat mengharamkan baca kitab kami tanpa. Itu perkataan Ibn Arabi. Haram baca seorang. Bini kata ustaz ni sedap dia sebut hikam nak ikan retek. Maksudnya haram kena cari guru. Haram. Dalam ibarat macam-macam ibarat yang makna kalau kita tengok pada zahir, kita akan salah faham. Dan kita hakikat maksiat ke, kufur ke, baik belaka. Sebab datang daripada Allah. Hai, punahlah pasal tu. Apa yang berlaku sekarang semuanya adalah ni diuji oleh Allah. Kita harga barang mahal diuji oleh Allah. Anak Allah Taala kasih ke kita. Jangan kita sangka buruk dengan Allah. Kepada Allah baik belaka. Ada orang ngajar. Kau baru dia ngajar. Bukan ngajar, dia masuk dalam masalah YouTube. Daripada Allah ni baik belaka. Orang yang sama kalau komplain kok nak marah, nak dendam, mana baik belaka?
Kadang orang yang bawa jalanan konon-konon lah, baru jumpa setahun dua. Dia kata, Ustaz Wan Junaidi tak cakap bab tarekat. Cakap bab pekoh tu lah. Bukan ahli dia kata. Saya tak mengaku saya ahli. Tapi kalau dia tu bawa memang tak betul. Tahulah dia tak betul. Dia tu bukan ahli. Baca pekoh sudah lah. Siapa pengkat tuduh saya ni anti tarekat, anti tasawuf. Pengkat tu mana? Kita orang pondok tarekat ke, tasawuf ke, makan orang pondok. Kita tak tunya. Hak kata tu baru setahun dua, baru setahun baru jumpanya, gelepok bawa orang nak di-share. Ni pun orang nak belakang lah ni. Kitab hikam, ada orang baca kitab hikam khatam 3 hari. Baca seorang lah, bukan mengajar, dia baca seorang tolong. Dia kata dia khatam 3 hari khatam. Lepas tu dia cakap sedap lah. Sebab dalam kitab hikam, ayat dia ayat bunga. Tahu ayat bunga? Tahu tak? Ayat bunuh orang panggil. Ayat bunga ni ayat sedap. Tak jumpa dalam kitab lain. Maka dia baca-baca, dia sudah jumpa ayat molek, dia bertanda. Dia pun tak jumpa masuk ceramah. Dia kata dia habis baca telo'ah. Bukan ngajar telo'ah kitab hikam. 3 hari habis. Lepas tu dia cakap orang tinggi. Kita kalau tengok benda salah, yang kita nampak pada orang buat, kita nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengatur. Allah. Mana syariat kita? Ayat Quran mencela orang melakukan maksiat di mana? Ayat Quran sampai istilah perang. Perang orang yang makan riba nak bunuh di mana? Jangan pandang kepada orang yang buat. Kita pandang kepada Allah. Maka hati terkasih kepada orang tu. Ni semua cakap apa ni? Cakap siapa ada Di mana selemah-lemah iman benci kepada kemungkaran? Kalau kita tak nampak kemungkaran tu datang daripada perbuatan manusia. Sekarang ni dalam radio TV pun sama je. Kitab hikam tasawuf harian dia panggil. Tajuk dia tasawuf harian. Tasawuf harian, tasawuf fardu ain. No. Penawar bagi hati contohnya. Tapi baca hikam tasawuf harian. Dihura dalam TV itu semuanya direct kepada tauhid. Anak murid yang tanya semua soalan tauhid. Ini semua akan didakwa di pada mahsyar. Sebab kitab hikam bukan kitab tauhid, kitab hikam bukan kitab syariat. Kena faham boleh. Sama juga dengan masalah lupa ke Tuhan ni. Orang kata syirik atau kafir, kita pernah dengar di Aikim. Saya pernah dengar di Aikim. Dia cerita-cerita bak tinggi sikit lah, tinggi-tinggi cerita. Kita dengar, dia ni baca gapo ni sebenarnya. Tiba-tiba ada satu program, apa ni, macam boh dia lah. Boh di Aikim lah. Maka pendengar ni boleh telefon, cadang apa, komen apa. Maka ada cadangan, komen lah. Dia kata dalam Radio Aikim, kurang ilmu tasawuf. Radio Aikim, kurang ilmu tasawuf. Bukan. Dalam Radio Aikim, kurang ilmu tauhid. Telefon tu ada. Jawab penerbit ni, ada program tauhid pada malam siang. Saya dengar dah malam dia tu, saya biasa balik ngajar, buka di Aikim dalam kereta, saya dengar. Tak ada cerita tauhid cerita hakikat. Itu penerbit kata tauhid. Sampai masa dia baca kitab tauhid sungguh. Tapi dia baca kitab tauhid, dia pergi kepada hakikat. Lupa ke Tuhan, tak ingat Allah. Contohnya dia misal, saya ingat lagi, kita belajar di sekolah, dia misal, kita reti kita belajar, tak ingat Allah yang kita reti. Kita nampak ke cikgu tu lah hak pandai mengajar, maka retilah kitanya. Hak ni bawa syirik kita, boleh bawa kufur kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab kita ingat kepada cikgu, bukan Allah yang pandai, cikgu tak berkat, dia kata dia. Itu dah ada Aikim tu. Berapa ribu juta orang dengar. Sebab apa kita tak pernah haram kita lupa ke Tuhan. Dapat banyak. Wa zikrullah zikran katsira. Ingat akan Allah. Dalam Quran sebut perintah ingat ke perintah wajib. Dalam Quran sebut kata zikir, banyak makna dia. Wala takun minal ghafilin. Tuan kata jangan jadi kamu orang lalas. Larangan tu lupa ke Tuhan, dosa. Sebab apa dalam Quran kata wala takun minal ghafilin. Jangan kamu jadi orang lalas. Lupa tu dosa. Jangan pergi pada syariat. Lalai itu banyak huraian dia. Apa makna lalai? Dia pergi kepada hakikat. Lalai berdosa. Boleh bawa pada syirik, boleh bawa pada kafir.
Walau orang syariat, orang awam ni memang lalas sepanjang masa. Cuma kita latih. Kita jangan membiarkan diri kita dalam kelalaian yang berpanjangan. Sebab apa? Syaitan mudah bersarang di dalam hati kita. Paling kurang dalam semayang, kita jagalah hati kitanya. Tetapi kenapa hati kita semayang dia mari semacam ni? Sahabat semayang, tanpa hilang dunia. Sahabat semayang, cabut panah pun boleh. Tu di hati dia tidak ada makhluk. Di hati dia hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita nak lakon. Tapi kita usullah dalam sebuah syariat. Kita jaga hati kita jangan buat lebih kurang. Berapa pahala semayang bergantung khusyuk banyak mana. Kalau khusyuk tu banyak pahala semayang. Khusyuk sikit pahala semayang. Tapi khusyuk sunat hayat tidak diwajibkan. Sebab di luar kemampuan kita orang awam yang hati penuh dengan zulmah, banyak perkara lagi hak kita tak selesai. Kan? Kita bak tauhid, dapat ke makam hakikat, balik dia wali kita. Jangan kita syariat. Ada kita bak tarekat hakikat di sini. Kita syariat. Cuma kita cerita di mana kau kesalahan yang timbul. Lepas tu kalau ada sesiapa lah yang ada kemuskilan, bolehlah kita jumpa cara peribadi. Sebab ini kadang-kadang ini ilmu lain. Ilmu tarekat ilmu lain. Kita jangan pelik. Dia orang pondok. Dia balik Al-Zahar. Dia lagilah tu kodi, ketuk apa pun. Macam mana dia boleh terbabit dengan tarekat yang salah? Dia orang alim ilmu syariat. Dia bukan alim ilmu tarekat. Ilmu tarekat ilmu lain. Sebab itulah pesanan Arwah Tuan Haji Abdul Rahman, selagi tak masuk kita hikam, tak boleh ambil tarekat. Itu peringatan. Lepas tu nak masuk kita hikam, kena cari guru yang mursyid, bukan guru yang baca sendiri. Pak mana kita hakikat pun tidak pandai, kita syariat pegangan pun dicukai semakin. Kau sebelah dah ini. Sekali ni je. Kau sebelah. Jangan serik pula. Hai serik dah ustaz ni. 10.30 jadual. Oh, pukul 11. Dari rumah ke mana nampak? Oh, sebaik ke sebelah. Kalau ke 12 warna tak tahu. Sebagai panduan lah. Sebagai panduan. Kalau kita punya pegangan, segala-gala perkara yang berlaku adalah susunan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita latihlah hati kita sentiasa mengingati Allah. Tak boleh ingat hati pun, kita latih anggota zahir kita. Buat benda yang Tuhan suruh, tinggal benda Tuhan larang. Mana sekurang-kurangnya anggota zahir kita berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam kita tak ingat, tapi anggota zahir kita buat baik. Zahir kita duduk majlis ilmu, mana zahir kita sudah beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apabila zahir kita melakukan amal ibadat, hati kita kalau lembut, mudah-mudahan seumpama itu. Itulah peringkat kita, peringkat syariat, peringkat pegangan. Habis dalam rukun iman yang ke-6. Kita kena bacalah sikit ni untuk minggu depan. Bukan nak baca ni. Nak kita minggu depan kita sambung baca. Bermula ihsan itu berbuat baik dengan bau ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya. Itu bahagian agama yang ketiga, iaitu ihsan. Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna musabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.